Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai kepada semua penonton Maya ini. Jadi pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Puan Azlina kerana telah memberikan tunjuk ajar dan juga peluang kepada saya untuk mengambil subjek ini, iaitu subjek SGHK 3203. Baiklah, dalam tugasan ini iaitu tugasan kedua, saya diberikan arahan untuk menyelesaikan satu bentuk video yang menarik dan juga kreatif. Jadi tajuknya ialah Sejarah Perluasan Pengaruh British di Tanah Melayu dan Tindak Balas Masyarakat Tempatan terhadap penjajahan British. Jadi kita boleh lihat dua lah perkara utama ataupun kata kunci yang perlu kita bincangkan dalam tugasan ini, iaitu sejarah perluasan pengaruh British di Tanah Melayu, iaitu merujuk kepada macam mana bagaimana British ini meluaskan pengaruhnya di Tanah Melayu dan apakah kita melihat mungkin secara tidak langsung kesannya terhadap Tanah Melayu itu sendiri. Seterusnya yang kedua ialah kata kunci yang kedua, tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British. Maka sebenarnya ada sahaja tindak balas daripada masyarakat, iaitu datangnya daripada tokoh-tokoh tempatan terhadap penjajahan British ini. Jadi kita akan lihat satu persatu, kita akan telusuri satu persatu apa sebenarnya yang berlaku pada zaman dahulu di Tanah Melayu. Baiklah, sebelum kita bergerak dengan lebih jauh, apa kata kita berkenalan terlebih dahulu. Jadi nama diberi Hasan Basri bin Muhammad Noor dari unit 1 sejarah, dan saya berasal saya daripada PSMP 2023-2028. Jadi berikut merupakan nombor matrik saya. Baiklah, seterusnya berikut merupakan bibit-bibit penjajahan British di Tanah Melayu, iaitu bermula di Pulau Pinang yang memberikan Pulau Prince of Wales Island ini kepada Inggeris untuk membuka ibu pejabat di Pulau Pinang, di mana Pulau Pinang ialah salah satu kawasan tadbir bagi negeri Kedah pada ketika itu. Jadi pelbagai syarat diletakkan sebagai taruhan British, namun penuh dengan tipu hal British. Sebagai contoh, perkara yang dijanjikan oleh British ialah pembayaran $30,000 Sepanyol sepanjang tahun. Dan yang kedua ialah perjanjian untuk bantuan ketenteraan di kawasan darat ataupun kawasan pantai di negeri Kedah. Jadi pada ketika itu kerana ancaman daripada Siam yang pada itu Siam begitu kuatlah. Jadi pada Julai 1825, Parlimen British meluluskan Syarikat Hindia Timur Inggeris untuk menubuhkan negeri-negeri Selat. Jadi pada ketika itu disebabkan dengan perluasan kuasa, revolusi, industri, akhirnya menyebabkan mereka ini pemerintahan di Inggeris begitu rakus untuk membina ataupun meluaskan kuasa mereka di Nusantara. Dan akhirnya melalui parlimen ini yang meluluskan hak ini, akta ini menyebabkan tertubuhnya negeri-negeri Selat. Baiklah, negeri-negeri Selat, ibu pejabatnya berfokuskan di negeri Pulau Pinang. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan apakah ataupun di manakah negeri-negeri Selat. Baiklah, ini merupakan peta bagi Tanah Melayu. Jadi negeri-negeri Selat terdiri dari Pulau Pinang yang di atas, seterusnya Melaka dan juga Singapura di bahagian di bawah. Jadi jarak yang begitu jauh di antara mereka perlukan pusat yang di mana kurangnya kemudahan pada suatu ketika dahulu menyebabkan mereka ni sebenarnya menemui banyak kegagalan dalam urusan pentadbiran mereka ini. Jadi mereka banyak meminta bantuan dari daripada Inggeris sendiri. Jadi ini merupakan satu bibit kepada
penjajahan di tanah Melayu, iaitu bermula sedikit demi sedikit dari Pulau Pinang, merebak ke Melaka dan Singapura, dan akhirnya terbentuknya negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jika kita lihat satu persatu, semuanya berlaku akibat um, kekuasaan dan juga kekayaan ekonomi yang perlu mereka capai dan perlu mereka genggam di negeri-negeri yang mereka jajah. Dan pada ketika itu, mereka sedang tamak ataupun haloba dengan kekayaan dan juga kekuasaan melalui penjajahan. Penjajahan Pangkur menjadi titik tengah dalam beberapa siri peristiwa yang melibatkan pertentangan kuasa tempatan dan kolonial, yakni Syarikat Hindia Timur Inggeris. SHTI memainkan peranan penting bagi memastikan keamanan pelabuhan serantau akibat persaingan ini. Maka dalam perjanjian Pangkur ini sebenarnya disebabkan pelbagai pertentangan kuasa yang berlaku di Nusantara ataupun tanah Melayu mengakibatkan akhirnya berlakunya perjanjian Pangkur di antara British dan juga orang tempatan. Perjanjian Pangkur berlaku ataupun termeterai antara Sultan Abdullah dan wakil British pada tahun 1874, iaitu pada 20 Januari. Jadi, Gubernur Negeri-Negeri Selat Sir Andrew Clark mewakili Inggeris, manakala Raja Abdullah ini yang berkuasa di hilir mewakili negeri Perak. Jadi sebenarnya Sultan Abdullah turut ditemani ataupun disokong kuat oleh pengikut-pengikutnya seperti pembesar-pembesar bendahara, Temenggung, Orang Kaya Menteri, Shah Bandar, Raja Mahkota, Laksamana dan Datuk Sagor yang menyokong Raja Muda. Maka sebenarnya perjanjian Pangkur ini secara tidak langsung mengiktiraf kuasa British ke atas kesultanan melalui sistem residen. Jadi, residen pertama di kawasan Tanah Melayu ini ialah J.W.W. Birch di negeri Perak. Jadi, sebenarnya apa yang berlaku ialah melalui perjanjian Pangkur ini, British diberikan kuasa untuk campur tangan dalam pentadbiran negeri Perak. Di mana jika kita lihat satu persatu, sebenarnya pada mulanya memanglah kita lihat raja yang berkuasa, tapi residen ini akan menasihati sultan ini, raja ini. Maka akhirnya perjanjian ini sebenarnya dikritik sebagai kesilapan oleh beberapa pihak kerana membuka ruang ataupun jalan kepada British untuk campur tangan dalam hal pentadbiran orang-orang Melayu. Maka perjanjian ini sebenarnya berlaku di kapal HMS Pluto di Selat Dinding antara Lumut dan juga Pulau Pangkur. Jadi dengan persetujuan ini, maka berlakunya sedikit demi sedikit pertentangan kuasa di antara tempatan dan juga kolonial. Maka perbincangan ini juga meliputi aspek keselamatan serta undang-undang di antara kedua-dua pihak yang telah dijanjikan dalam perjanjian ini. Baiklah, apa sebenarnya faktor utama perjanjian ataupun mengapa Perak ini diperlukan oleh British setelah menguasai 3 negeri-negeri selat? Jadi, yang pertama ialah dari kacamata British, sebenarnya Perak ini merupakan suatu kerajaan yang kaya dengan biji timah, iaitu kaya dengan hasil-hasil sumber hutannya. Maka ia menjadi satu buruan ataupun keperluan kepada British pada waktu tersebut.
Seterusnya, yang kedua ialah Perang Larut yang penuh dengan konflik dan kedudukan kuasa Sultan Abdullah menjadikan kuasa British ini diperlukan. Okey, baiklah, kita lihat yang pertama iaitu Perang Larut. Perang Larut ni sebenarnya berlaku akibat perlombongan biji timah tersebut, iaitu syarikat ataupun permusuhan antara dua kongsi gelap Cina, iaitu Gi Hin yang dipimpin oleh Qin Ah Yam dan Haisan yang dipimpin oleh Chung Keng Hu yang merebut lombong biji timah. Jadi perkara ini serba sedikit tidak terkawal dan akhirnya menyebabkan Sultan Abdullah ini memerlukan bantuan daripada British untuk mengawal permasalahan yang berlaku, yakni berlakunya perang pada ketika itu. Seterusnya ialah kedudukan kuasa Sultan Abdullah yang tidak kukuh pada ketika itu. Jadi sebenarnya sebelum daripada perjanjian Pangkur ini, Raja Bendahara Raja Ismail telah diangkat dan ditabalkan sebagai Sultan Perak kerana mengikut istiadat pertabalan Raja-Raja Melayu, baginda ialah Sultan yang sah oleh kerana memiliki alat-alat kebesaran. Jadi sebenarnya Raja Abdullah pada ketika itu ialah Raja muda yang sepatutnya dilantik sebagai Sultan baru, tapi tidak dapat menghadiri upacara pengebumian almarhum Sultan Ali, iaitu Sultan sebelumnya. Jadi perkara ini berputik sejak kemangkatan Sultan Ali, iaitu Sultan Perak yang ke-24. Jadi ini merupakan salah satu kacamata British sebagai peluang keemasan untuk menguasai Perak, di mana yang kaya dengan biji timah dan penuh dengan kepelbagaian di sana. Kita lihat pula sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu. Apabila berlakunya perjanjian Pangkur, maka termaterailah ataupun terbentuklah negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi apa yang berlaku ialah setiap negeri-negeri ini ada 4, iaitu negeri Perak, negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga Pahang. Keempat-empat negeri ini mempunyai residen mereka sendiri, yakni terlibat secara langsung dengan pentadbiran, di mana mereka menasihati Sultan dalam pelbagai urusan melibatkan pentadbiran di negeri baginda. Jadi seterusnya kita kenal satu persatu siapakah residen di setiap negeri-negeri Melayu bersekutu ini. Yang pertama, J.W.W. Birch, iaitu residen Perak yang pertama. Yang kedua pula ialah J.G. Davidson sebagai residen Selangor. Yang ketiga, Martin Lister sebagai residen Negeri Sembilan, dan yang terakhir J.P. Roger sebagai residen Pahang. Jadi saya pernah membacalah satu dokumentari ataupun penulisan berkaitan dengan J.P. Roger ini, iaitu J.P. Roger sebenarnya menyatakan untuk menguasai negeri Pahang ini bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dijajah, kerana kesukaran yang berlaku di negeri Pahang itu sendiri. Jadi jika kita lihat perkara ini semakin lama semakin meluas, di mana British pada mulanya bermula dengan Pulau Pinang, seterusnya Melaka dan juga Singapura, dan pada hari ini hingga merebak ke Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Maka inilah corak ataupun cara British untuk menguasai negeri di tanah Melayu. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Baiklah, pentadbiran di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ataupun kita boleh nyatakan NNMTB ini bersifat longgar, iaitu tiada satu unit politik pentadbiran tunggal. Jadi raja di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini
mempunyai kuasa lebih besar berbanding raja di negeri-negeri Melayu Bersekutu. Kerana apa? Sistem residen ini sangat memaksa sultan dan juga mengurangkan kuasa sultan. Di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, sistem pentadbir British digunakan, iaitu pentadbiran negeri Melayu tidak bersekutu ini berasingkan dengan negeri Melayu bersekutu sehingga Perang Dunia Kedua, di mana selepas Perang Dunia Kedua banyaknya perubahan revolusi dari segi kepimpinan yang berlaku dalam tanah Melayu. Jadi akhirnya ia berasingan sebelum Perang Dunia Kedua dan British gagal untuk menggabungkan kedua-dua pentadbiran kerana ditentang oleh Raja-Raja Melayu yang mana Raja-Raja Melayu sebenarnya sedar akan apa yang terjadi di tanah Melayu. Melihatkan negeri-negeri sahabat mereka dijajah oleh British menyebabkan mereka sedar sebenarnya British ini datang bukan untuk memberi ketamadunan tapi untuk menjajah negeri-negeri di tanah Melayu sedikit demi sedikit. Baiklah, seterusnya kesan pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu memberi kesan besar kepada perkembangan pentadbiran yang melibatkan 3 aspek utama, iaitu penggalan kedudukan sultan, iaitu pertama, ia tidak mengubah kedudukan sultan. Jadi sultan ini kekal berkuasa di pentadbiran negeri. Jadi sultan seterusnya mempunyai kuasa terutama dalam hal berkaitan dengan agama Islam dan istiadat Melayu. Selain itu, kedudukan sultan, kedudukan besar turut dikekalkan meskipun bidang tugasnya telah berubah. Pembesar tidak lagi mengutuk cukai dan pajak seperti sebelum ini, sebaliknya diberikan allowance dan juga pencen. Jadi yang kedua pula ialah penerusan sistem pentadbiran tradisional. Jadi sistem pentadbiran tradisional ini iaitu melibatkan jemaah menteri dan majlis negeri dan peraturan yang terdapat dalam undang-undang tubuh kerajaan diteruskan. Jadi pembesar Melayu menjadi peneraju sistem pentadbiran negeri. Pihak British turut membantu melalui peminjaman pegawai daripada perkhidmatan awam negeri-negeri Melayu Bersekutu dan negeri-negeri Selat. Jadi negeri-negeri ini mempunyai sistem perkhidmatan awam yang tersendiri. Kerajaan Kedah membuat perjanjian dengan kerajaan British yang menyatakan bahawa semua jawatan perkhidmatan awam hendaklah diisikan dengan pegawai Melayu Kedah. Jadi yang terakhir pula ialah pengekalan birokrasi barat. Penasihat British menentukan dasar pentadbiran negeri sehingga mengurangkan kuasa sultan dan pembesar. Jabatan-jabatan baru turut diperkenalkan di setiap negeri. Pasukan polis diwujudkan dan yang terakhir, urusan pentadbiran negeri mula mengamalkan cara barat. Mahkamah sivil dikenalkan, diwujudkan dan akhirnya pegawai-pegawai British turut dibawa masuk sebagai pegawai pentadbir kerajaan di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini. Terdapat 5 negeri-negeri Melayu tidak bersekutu di tanah Melayu, iaitu yang pertama ialah negeri Perlis, negeri Kedah yang kedua. Sebenarnya Kelantan, Terengganu dan juga negeri Johor. Jadi di setiap negeri ini mempunyai ciri-ciri ataupun pentadbiran mereka sendiri, iaitu di negeri Perlis, penasihat British ini terlibat secara langsung dalam pentadbiran dan turut melibatkan pembesar tempatan. Di negeri Kedah pula ialah penasihat British juga terlibat secara langsung. Jadi Kedah ini tidak diserahkan ke mana-mana negeri tanpa keizinan bertulis oleh Sultan dalam Majlis Mesyuarat Negeri. Jadi Majlis Mesyuarat Menteri menjalankan pentadbiran yang diwujudkan pada tahun 1905. Seterusnya pula ialah di negeri Kelantan, iaitu juga penasihat British ini terlibat secara langsung dalam pentadbiran dan turut melibatkan pembesar tempatan, tapi Sultan mengerusikan Majlis Mesyuarat Negeri dan penasihat British merupakan anggota majlis. Di negeri Terengganu pula ialah pentadbiran negeri berlandaskan Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu yang diluluskan pada 1911, iaitu undang-undang ini menetapkan bahawa ketetapan ataupun perundangan
yang dilaksanakan tidak boleh dipinda. Contohnya ialah pentadbiran di Johor berlandaskan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Sultan tidak dibenarkan untuk menyerahkan negerinya kepada kuasa asing menurut kepada undang-undang tersebut. Pentadbiran ini dijalankan oleh Menteri Besar manakala Setiausaha Negeri terdiri daripada orang Melayu yang menjadi jurucakap kerajaan yang rasmi. Jadi Majlis Mesyuarat Negeri dan juga Majlis Mesyuarat Menteri dan juga Majlis Mesyuarat Menteri membantu Sultan untuk menjalankan pentadbiran. Orang Eropah ini dan Melayu dalam pemerintahan Kerajaan Johor dilayan sama taraf dan keutamaan diberikan kepada orang Melayu yang berkelayakan untuk memenuhi jawatan dalam pentadbiran. Jadi jika kita lihat satu persatu, sebenarnya sistem penasihat British yang diterapkan British di negeri Melayu tidak bersekutu ini adalah satu sistem yang sebenarnya tidak menekan sangat kepada Sultan, tetapi sedikit demi sedikit untuk menguasai negeri-negeri Melayu ini. Jadi akhirnya mengakibatkan berlaku campur tangan dalam urusan pentadbiran di negeri Melayu yang kononnya pada mereka untuk memberikan ketamadunan. Tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan. Jadi, jika kita lihat satu persatu, sebenarnya setelah adanya campur tangan British dalam urusan pentadbiran, adanya usaha untuk mengutip cukai daripada British dan secara langsung telah mengakibatkan kedaulatan negara kita ataupun tanah Melayu menjadi begitu tergugat. Jadi, apakah yang berlaku di tanah Melayu ialah adanya bangkit ramai tokoh dan seterusnya mengakibatkan tentangan berlaku. Jadi jangan kita fikir tiada tentangan yang berlaku. Dan ini merupakan saya berikan 3 orang tokoh yang sangat terkenal di tanah air kita. Ada banyak lagi tokoh, tapi ini merupakan saya ambil 3 tokoh utama ataupun yang saya rasa istimewa untuk saya bentangkan pada kali ini. Jadi tokoh yang pertama ialah Datuk Bahaman, tokoh yang kedua ialah Tu Janggut dan tokoh yang ketiga pula ialah Dul Said. Jadi untuk tokoh yang pertama ialah Datuk Bahaman di negeri Pahang. Jadi mari kita lihat satu persatu biodata beliau, iaitu nama beliau ialah Abdul Rahman Tuanku Imam Noh yang lebih dikenali sebagai Seman Tanah kerana beliau ni seorang yang pandai bersilat dan mempunyai ilmu yang kebal. Jadi kenapa beliau menentang British? Yang pertama ialah kehilangan hak mengutip cukai. Kerana apa? Sistem cukai ini telah lama dilaksanakan di Pahang. Maka apa yang berlaku ialah British cuba untuk menyekat hak-hak Datuk Bahaman ini untuk mengutip cukai di negerinya sendiri. Dan seterusnya ialah kerana pembinaan balai polis tanpa pengetahuannya. Jadi kita lihat pula kepada peristiwa penentangan rentetan satu persatu. Penentangan yang telah diusahakan oleh beliau. Jadi yang pertama pada tahun 1891, beliau yakni Datuk Bahaman melancarkan gerakan menentang British dengan bantuan Tok Janggut dan juga Mak Kilau, yakni sahabat-sahabatnya lah. Jadi pada tahun 1894, Datuk Bahaman serta pengikutnya menawan Kuala Tembeling dan Jeram Impai. Jadi British ini menghantar Kolonel Walker dan berjaya menawan semula Jeram Ampai. Jadi setelah itu Datuk Bahaman serta sahabat-sahabatnya Tok Janggut dan juga Mak Kilau telah berundur ke negeri Kelantan dan juga Terengganu. Jadi peristiwa ini menandakan berakhirnya perang di Pahang. Baiklah, yang kedua, Tok Janggut yang berasal dari negeri Kelantan. Jadi sebenarnya saya pernahlah berjumpa dengan
keturunan beliau ini. Dan orangnya pun baik-baik dan begitu ramah lah. Jadi bagi Tok Janggut ini, nama asal beliau, mari kita lihat biodata satu persatu apa yang menarik berkenaan dengan beliau. Jadi nama sebenar beliau ialah Haji Hassan bin Panglima Munas, yang kita kenali sebagai Tok Janggut ni lah. Dan lahir pada tahun 1853 dan telah meninggal ataupun pergi menghadap ilahi pada 25 Mei 1915, iaitu seorang penentang penjajah British yang terbunuh akibat penentangan ini. Jadi apakah faktor penentangan yang menyebabkan beliau ni sanggup berkorban nyawa demi memerdekakan negara kita, mengelakkan British itu daripada menguasai negara kita dan akhirnya demi bangsa dan juga agama. Jadi kita lihat faktor yang pertama ialah kerana menentang pentadbiran Encik Abdul Latif, Ketua Jajahan Pasir Putih. Yang kedua, menentang peraturan cukai yang mewajibkan petani membayar cukai tanah. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini, beliau merupakan seorang tokoh agama Islam yang menarik sokongan banyak pengikutnya di Kelantan. Jadi gelaran Tok Janggut ni sebenarnya diberikan kepada beliau kerana beliau mempunyai janggut yang panjang hingga ke paras dadanya. Jadi kita lihat kepada peristiwa penentangan, kronologi satu persatu apa sebenarnya yang berlaku semasa penentangan beliau terhadap British. Jadi pada 29 April 1919, Tok Janggut ini mengadakan penentangan di kampung Tok Akib bagi memboikot pengenalan cukai oleh British. Jadi beliau ni merancang untuk menyerang Pasir Putih dan mendapat sokongan dari Haji Said, Penghulu Adam dan Cik Ishak Merbul. Jadi seterusnya, British menyerang Tok Janggut yang berkubu di kampung dalam pupuh saring. Apabila British mengetahuilah segala orang kata perancangan dan juga idea yang ingin dilaksanakan oleh Tok Janggut. Jadi akhirnya disebabkan penentangan dan juga penyerangan ini, Tok Janggut terkorban dalam pertempuran yang berlaku di antara Tok Janggut dan juga British. Baiklah, tokoh yang terakhir ialah Dul Said, iaitu Tinaning. Jadi tokoh ini dilahirkan pada 1773. Beliau berasal dari suku Semelenggung dan pernah menjadi penghulu Semelenggung pada 1799. Jadi apa yang menariknya berkenaan dengan beliau ini ialah beliau ini menentang British. Dan ada 3 sebab utama mengapa beliau menentang British, iaitu beliau enggan untuk membayar cukai, di mana melalui Undang-Undang 1830, British memaksa Naning untuk membayar cukai 1/10 daripada hasil pertanian setelah British mendapati hasil daerah Naning berjumlah $4,500 sebulan. Jadi Dul Said ini bangkit untuk menentang apa yang telah dilakukan British demi untuk mengaih keuntungan lah. Jadi faktor seterusnya pula ialah kerana menentang pelaksanaan undang-undang British. Jadi British ini memperkenalkan peraturan penghulu yang menggugat kuasa, iaitu British ini menggugat kuasa Dul Said lah. Peraturan ini melarang penghulu, iaitu Dul Said, untuk membicarakan kes jenayah. Pada 1828, Dul Said diberi amaran oleh British kerana menyelesaikan kes jenayah di Naning. Jadi beliau ini diugut untuk dilucutkan jawatan jika tidak mematuhi arahan British. Jadi yang terakhir ialah mempertahankan kemerdekaan Naning ataupun kedaulatan Naning lah. Jadi apa yang Dul Said lihat, iaitu pada 1828 British dan Belanda telah menandatangani perjanjian Inggeris
Belanda. Jadi menurut perjanjian ini, Melaka diserahkan kepada British. Jadi British mendakwa bahawa Nanning merupakan sebahagian daripada Melaka dan ini menyebabkan British mengarahkan Nanning mematuhi peraturan yang ditetapkan di Melaka. Jadi dakwaan ini tidak diterima sama sekali oleh Dol Said dan juga rakyat di Nanning. Jadi ini merupakan faktor utamalah mengapa Dol Said ini bangkit sebagai ketua dan seterusnya menentang apa yang dilakukan oleh British. Jadi seterusnya ialah peristiwa penentangan. Jadi kita lihat pada yang pertama iaitu pada tahun 1831 British menyerang Nanning tetapi kalah pada kali inilah. Jadi Dol Said menang kerana menerima bantuan ketenteraan dari Ulu Muar, Sungai Ujong, Seri Menanti dan Rembau. Tapi sayang sekali setahun selepas itu pada tahun 1832 British menyerang semula Nanning dan berjaya mengalahkan Dol Said. Dan akhirnya kekalahan ini menyebabkan sekutu Dol Said yang menolong British. Jadi Dol Said terpaksa menyerah diri, diberi pencen sebidang tanah dan dibawa ke Melaka. Kesimpulannya, penjajahan British merupakan siri yang perlu kita hayati dan telusuri satu persatu. Kerana apa? Penjajahan ini merupakan satu bentuk yang perlu kita elakkan. Kenapa kita perlu belajar kepada sejarah ini ialah kerana sejarah ini mengajar kita untuk belajar daripada pengalaman kita ataupun pengalaman orang lain. Dan pastikan sejarah ini tidak berulang dan akhirnya mengakibatkan kita ini sentiasa negara kita ini sentiasa berdaulat dan juga merdeka. Dan pastikan sistem pemerintahan dan juga pentadbiran di negara kita ini sentiasa tersusun rapi dan akhirnya maju lagi berkat dan juga sejahtera dari satu masa ke satu masa yang lain.